Okey. Testing. 1 2 3. Okey, hujan suara. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ini kita sembang santai borak kepiciam. Bersama Ayah Tommy. Saya selaku pengurusi pengasas Pertubuhan Khazanah Alam dan Mistika Malaysia yang telah beroperasi selama hampir 3 tahun. Urusan barang-barang antik dan identiti sembunyi mistik lah. Untuk urusan jual beli, mahar, barang-barang yang ada keindahan, contohnya seperti pedang tombol, bunyi hitam, mandi gajah dua alam, barang-barang yang ada keindahan, keris berdiri, dan berbagai SOP. Bersama kita ahli panel kita adalah Tuan Amir daripada Sungai Besar, mewakili wakil buyer untuk urusan kenaan lah. So kita sembang santai borak kepiciam, minum kopi jantan. Terima kasih bosku. Ya, insya-Allah. Okey, kita di sini kita ingin memberi pencerahan lah, sebab sedikit pengkongsian. Hari ini Tommy tak kongsi ilmu lah. Cuma kita kongsi macam kita promote dia jual lebih kurang tentang urusan mistik, barang-barang antik lah. Barang-barang mistik ni dia melibatkan alam gaib jugalah, alam sebelah orang panggil. Jadi dalam kita berurusan, kita kena pastikan kita kena direct dengan pembeli, direct dengan owner, direct dengan pihak guru ataupun tukang. Orang zaman dulu panggil tukang untuk proses barang-barang yang ada keindahan lah. Jadi kena ikut SOP lah. Standard Operation Procedure. Terima tu. Jadi macam stop lah live dia ni. Jalan ke tak? Jalan ni orang tengok. Ada live. Itulah. Jadi kita untuk tidak memuasa, kita perkenalkan ahli panel kita ni untuk urusan melibatkan barang antik. Contohnya kan pedang tombol. Lagi satu barang yang selalu yang jadi heboh, tokek. Tokek tahu tak? Chuckman. Tokek besar tu macam biawak pun ada. Tokek super orang panggil. Groker tak lah. Kuranglah. Jeko. Jadi kalau tokek di Malaysia ni kebanyakannya saiz kecil lah. Owner buyer kalau nak urusan 17.5 ke atas ataupun 18 inci ke atas. Tapi di Malaysia ni kalau tokek tu memang tak wujud. Semua dekat Indon, dekat Filipin, dekat Thailand baru ada. Lagi satu yang melibatkan duit geser itu yang leceh tu. Jadi kita kalau berurusan kita kena perlu ikut SOP lah. Jadi bila kita berurusan dengan barang-barang antik ni atau mistik ni, kebanyakan saya nak nasihatkan lah kepada pihak arranger ataupun broker. Kita tak menyalahkan broker ni. Diorang membantu kita mencari barang. Tetapi kalau tak tembus owner, berlapis-lapis macam kek lapis, tu yang susah nak berjaya. Dalam bahasa mistik ni, game, susah nak game. Orang lain dah game, kita tak game-game lagi. Sedangkan kita perlu berani berdaftar. Berdaftar dengan ROS. Jadi kalau kita hidup platform, kita pegang buyer-buyer yang genuine. Kalau SOP buyer, contohlah untuk urusan mandi gajah dua alam. Bila buyer suruh ikut SOP dia, ikutlah SOP. Ambil video terkini, tarikh terkini, ikut. Janganlah bagi video yang bulan 1 punya yang lepas. Macam mana nak game, ikut SOP. Jadi untuk menambahkan ini kita bagi Tuan Amir lah, bagi sikit pencerahan. Dia lebih urusan kepada tokek ataupun pedang tombol. Silakan. Tak kongsi je, santai je. Don't stress. Minum kopi jantan. Terima kasih. Pun tak ada banyak sangatlah pengalaman. Cuma pernah dan sentiasalah buat urusan macam pedang dan tokek tu. Jadi apapun bila kita dapat sebarang maklumat tentang barang ni, pertamanya kita perlu memastikanlah barang tu terlebih dahulu. Jangan terus kita dapat aja sesuatu barang tu kita terus nak panggil pihak buyer. Kita nak settingkan, setting dulu. Ya betul, kita kena siasat dulu. Okey, barang ni pernah buat urusan ke belum sebelum ni.
dan kita nak tahu dia punya gambar yang tepat, tarikh terkini. Jadi kita kena minta SOP daripada pihak owner lah, supaya kita tahu sama ada buyer kita yang kita nak berhubung ni sama ada dia boleh ikut SOP owner ataupun tidak. Jadi kita kena memastikanlah semua keterangan tu perlu jelas. Terutamanya barang di Indonesia memang sangat-sangat kita perlu berhati-hatilah, sebab ramai yang dah terkena, tak kira datuk ke, profesor ke, Tan Sri ke, dia pun berminat juga, berkecimpung juga dalam bidang ni, urusan ni. Cuma masing-masing terima pengalaman. Dan saya pernah juga berjumpa dengan orang yang pernah game. Tapi cara dia tu kita kena belajar lah di situ yang pentingnya. Sebagai contoh lah yang urusan mandi gajah yang kita bincangkan tadi yang di Johor tu. Di mana punca gagalnya? Itu dia berpunca daripada pasal barang dia alami lah. Bermakna barang dia nak lepaskan tu benda yang tak betul. Jadi macam kita wakil perlu betul-betul menyiasat lah perkara tu, sama ada okey, contoh buyer nak barang ni adalah tidak diwafakkan ke apa ke, jadi benda ni memang kena asli. Yang itu kita perlu cari, memastikan. Kita bermain benda ni kita perlu mencari orang yang pandai. Kalau bab toket kita cari orang link yang tahu mengenai selok belok bab toket ni, bab pedang ni, dan bab-bab macam barang kebal, semua tu memerlukan orang-orang yang pandai lah. Jika tidak, memang kita akan jadi satu masalah lah, terutama membabitkan duit. Kebiasaan ni pihak owner ni ataupun wakil akan meminta duit setiap kali buat urusan. Duit geser lah. Duit geser apa semua. Itu jadi masalah pada kita tu. Benda ni pun ramai yang berpuluh-puluh ribu, ada yang cecah-cecah beratus ribu. Ramai juga. Ada jualan jemaah kita yang berurusan di Indon sampai balik. Sampai sekarang ni pun masih ada. Ada gila pun ada. Betul. Selis pinggan. Yang tinggal spender datuk pun ada. Tu masalah dia. Duit dah habis kena rompak. Jadi dalam masa terdekat ni pun, dalam masa PKP ni pun saya ada buat satu urusan tentang barang pedang. Ini saya dapat melalui daripada sahabat lah. Jadi kita dah cek barang tu daripada siapa, di mana lokasi dia, dan kita minta dia punya gambar yang jelas. Jadi kita dah dapat butiran yang sah owner, dan kita pun dah dapat direct dengan owner. Jadi masalah dia di situ tetap juga, kalau barang di Indo ni dia pasti 100% akan meminta duit geser. Duit geser Ataupun panggil duit apa? Diminum lah tu senang. Orang kerajinan pak. Jadi bila berlakunya macam tu, dia pun ni, saya pun tak faham lah. Dia nak lepaskan barang tu, tapi dia nak ikut SOP daripada buyer. Susah, memang susah. Dia akan minta duit terlebih dahulu lah untuk setiap kali buat urusan tu. Jadi di situ yang kita selalu akan berlaku bermasalah tentang kita nak dapatkan dia punya barang, tapi dia tak boleh bekerjasama. Jadi bagi pendapat saya untuk urusan di Indonesia, jadi saya harap minta carilah orang link betul-betul pihak buyer. Kadang-kadang pihak owner ni ataupun broker, dia tak faham SOP tau. Contohlah kalau tentang tombol yang 5 tombol, 3 tombol, dia ada yang kedap udara kan, dia nak yang kedap udara tak letak banyak kan. Bila tak paku putus, tapi dia orang ada bubuk klinikal. Yang itu selalu. Pihak Indo ni memang cukup mahir dalam untuk kopi setiap barang-barang ni lah.
Yang mana barang-barang yang berharga tu diorang boleh copy, janji duit, boleh buat duit. Cuba Cik ambil kongsi sikit yang urusan yang contoh yang batu ni, yang sedang diuruskan ni. Yang itu saya tak boleh nak open lagi. Sebab dalam pengurusan dan orang yang terlibat tu, Itu maksudnya keindahan dia macam mana batu? dia batu tu dia memang kita nak dapat pun susah lah. Memang tak ada dekat alam sini. Benda tu kita sedang uruskan dengan pihak buyer. Alhamdulillah benda tu dalam proses. Kita tunggu pihak buyer untuk kata on sajalah. Cuma dalam keadaan sekarang ni PKP pergerakan dan membabitkan bank negara apa semua, terpaksa kita menunggu keadaan betul-betul ni lah, betul-betul tenang buat masa ni. Itulah dalam urusan barang-barang antik mistik ni, itu yang susah nak berjaya tu, susah nak jam. Di sini dah berlaku banyak kesilapan daripada pihak owner. Demand sangat. Contohlah kan demand. Bila dia nak berusaha, dia nak jual barang dia kena datang tapak buyer. Lepas dia kena ikut SOP buyer. Contohnya barang kebal, potong rambut. SOP dah. Mesti keindahan dia potong rambut tak putus. Jadi test dia tu sekali test depan tester buyer, sekali test depan buyer. Bila putus, bila pertama kali test tak putus, kedua kali test barulah Google deadlock kan. Gitu juga dengan dia nak maharkan lah, ataupun dia nak proses pun berjumpa dengan tukang pun sama juga SOP dia. Tapi dia orang belum test belum apa dah sibuk dah gaduh duit ada duit lock kah, ada duit pemanis kah. Itu yang payah tu. Kali datang satu bas sudah lagi proses nak jual barang. Aduh, pening lah. Kadang-kadang ni yang kita jam di situ lah, barang-barang. Nak bayar barang mistik ni, ilmu kena ada bro. Ilmu kena bosku. Ilmu kena ada. Jangan main reda je. Ini sampai gali kubur ambil kain kapan pun ada. Kepala orang mati tu agak main mistik. Itu memang mensyirikkan Allah. Ada cara yang betul kita bermain alam gaib ni. Betul tak? Betul. Sampai main jenglot ke, main anak kera, itu memang betul-betul syirik. Kita memang ada untuk urusan ni, tapi kita tak galakkan. Kalau dia nak buat, teruskan. Tapi dalam pertemuan kata kita tak galakkan. Betul kan? Betul. Itu yang kita nak kongsikan lah untuk hari ni lah. Borak kopi tiam, santai, jangan stres. Terima tu. Jadi dan lagi satu, pada saya, untuk yang mana yang menyatakan mempunyai barang-barang yang berharga, yang ingin mencari buyer, saya syorkan kena pastikan betul-betul pihak buyer tu wakil dia lah. Setidak-tidaknya kita akan dapat buat discuss dengan wakil dia. Pastikan betul-betul dia adalah direct dengan buyer ataupun betul-betul wakil daripada pembeli. Jika tidak, benda ni akan jadi satu masalah di kemudian hari. Sebab ada yang pernah berlaku, bila urusan telah berjaya, orang yang menguruskan ni tak dapat apa-apa. Itu cukup sedih lah kalau kena macam tu. Sebab mungkin dia dah mengeluarkan modal apa semua, tiba-tiba benda tu tak dapat. Jadi kena pastikan betul-betul lah. Kalau nak main dalam bidang bab mistik ni, memang kena ada ilmu, pengetahuan. Jangan main langgar je. Tak boleh. Ikut SOP. Terima tu. SOP, Standard Operation Procedure. PKP pun ada SOP. Duduk kena 1 meter. Penjarakan sosial. Terima tu. Itu yang kita nak kongsikan hari ni lah. Siapa ada soalan? Okey. Kalau korang ada barang antik yang ada keindahan, hubungi Tok Mi. Pertubuhan keadaan ada satu platform untuk kita berurusan barang-barang antik. Pastikan dari owner, tembus owner. Jangan berlapis-lapis macam kuih lapis. Terima tu. Kita tak salahkan kalau dekat 2-3 lapis boleh. Tak jadi masalah benda tu. Jadi kau tembus dengan owner. Okey. Contohlah, kita berbalik pada urusan melibatkan jual beli lah kan, barang. Contohnya yang kita nak ulang balik yang Mali Gajah 2 Alam ni.
Siapa cik tahu mandi gajah dua alam? Apa keindahan dia? Keindahannya cara test uji dia, kita ambil balang, isi air, ambil batang macis, potong dua, bubur dalam air. Kalau dia ikut dalam jarak 5 cm kan? 2 cm pun 2 atau 3 2 atau 3 cm. Tarik dia ikut kan? Tarik dia jalan. Di luar balang pun dia jalan, tarik laju. Kalau nak laju lagi ambil speedboat. Itu dua alam keindahan dia. Satu alam di dalam saja. Tetapi dia orang tak ikut SOP. Dia orang suruh bila buyer suruh bagi video tarikh terkini. Okey, pastikan barang ni wujud ada di Malaysia. Kebanyakan di Indon, dia orang copy paste ada dekat YouTube. Bila urusan sedangkan broker ni, arranger ni ada di Kedah. Barang ada dekat Johor. Jadi bila nak urusan, okey, buyer nak minta video terkini aja. Susah owner nak buat. Katanya buyer tak wujud. Macam mana buyer tak wujud? Bila buyer suruh minta SOP, ikut je lah. Lepas tu harga demand. Saya ambil satu contoh. Urusan yang lepas gagal. Pinggan anti racun. Bayangkanlah. Owner nak maharkan 10 juta. Masuk akal ke tidak? Memang kemampuan buyer, kalau international buyer dia akan ambil 10 juta pun ada, 15 juta ada. Tapi owner tak nak keluar rumah. Buyer, dia suruh buyer datang ke tempat owner, test. Lepas test, duit log gugur 2 juta. Ingat senang ke bawa duit 2 juta ni, kena tembak, kena rompak, orang mati kata gitu. Betul. Ada sign lawyer apa semua, kan ikut SOP lah. Di situ yang gagal urusan. Lalah tutup buku. Kalau barang-barang antik, susah nak dapat buyer yang betul-betul yang nak membeli. Macam duit shilling lama, apa semua tu. Kebanyakannya broker-broker, minta maaf lah, buyer jadi broker maut, menyamar jadi broker maut. Itu yang susah nak berjaya nak game. Dia tak ikut SOP. Bila ada tak Tommy buyer untuk duit shilling, contohnya shilling Yasin 3 lah, Yasin 9 lah. Memang harga dia tu dah juta. Tetapi bila berurusan, itulah sampai kita ke Kuching Sarawak dulu. Kita flashback. Bila dah tengok Yasin 3 ni lulus, Yasin 9 ni lulus, buyer dah tengok spek, pattern dia sekian-sekian ni memang okey. Wakil buyer dah tengok nama dah Cina tu kan. Bila kita tunggu sana sampai sana 3 hari 3 malam, bergayung-gayung minum, buyer tak timbul-timbul. Itu yang tak okey. Buyer tak wujud pula. Tu dalam urusan ni kita kena telus, kena cek betul-betul, selidiki. Pertubuhan Kadam ni dia sebagai platform memegang buyer-buyer yang genuine dan juga tukang untuk urusan jual beli, mahar ataupun proses. Ya, betul. Okey. Itulah kita sembang santai je lah. Don't be stress. Okey, terima tu. Kita minum kopi jantan lagi. Bateri mau habis dah. Kita slow. Kita sembang biasa je, don't stress. Apa lagi yang saya nak kongsikan? Tak payah kita tengok TV tu. Ada kita dia stress. Kita sampai biasa je. Terima. Jadi apapun permulaan dia memang step dia baik terhadap barang yang kita nak cari dan pembeli yang kita nak berhadapan tu, kita perlu ada penjelasan. Kita kena jelas daripada A hingga ke Z lah. Kita kena tahu bab tentang pembayaran. Kita nak memastikan benda tu. Kita tak nak buat, kalau kita dah masuk dalam bidang ni, kita jangan nak buat main langgar macam tu, nak fikir nak cepat kaya dengan duit berjuta-juta, tapi kita tak memikirkan benda tu sama ada boleh diteruskan ataupun tidak, tapi kita main langgar saja. Itu kebanyakannya gagal. Bila dalam keadaan kita ni terdesak, memikirkan duit nak dapat 7 juta ni, tetapi itu adalah satu kebanyakannya perangkap yang kita termasuk dengan broker-broker maut, wakil-wakil owner ataupun owner sendiri pun yang memainkan satu permainan game yang untuk memakan duit-duit kecil ni. Kita ambil satu contoh lah. Yang dalam grup
kadang. Ya, ya. Senario yang berlaku dalam grup tu, dorang hantar berbagai-bagai gambar, video. Apa komen Cik Amir? Okey, macam saya, bila kita dapat gambar ataupun video, kita akan hantar ke pihak buyer lah. Diorang akan cek terlebih dahulu sama ada barang ni pernah buat urusan ataupun tak. Sekiranya ada dan bermasalah, setiap barang tu akan di blacklist. Lokasi dia, barang dia, pihak buyer akan memaklumkan lah. Jadi macam kami akan siasat terlebih dahulu lah, datangnya barang ni daripada mana. Jadi setiap permulaan untuk urusan tu kita akan minta gambar ataupun video terkini. Kita akan minta agar benda tu sebelum kita nak uruskan, kita memastikan barang tu terlebih dahulu, supaya kita tak nak kena tipulah dengan barang-barang yang diorang tunjukkan tu. Jadi bila benda ni dah disahkan oleh pihak buyer, baru kita akan meneruskan urusan tu. Jika ada unsur-unsur yang tidak munasabah yang boleh kita teruskan, kita akan stop awal-awal lah, agar benda ni tidak merugikan di masa akan datang. Sebab setiap urusan ni memang memerlukan modal sebenarnya. Tak ada modal, memang kita takkan boleh bergerak apa-apa lah. Begitu juga dengan urusan muntah ikan paus kan? Muntah ikan paus ni saya tak faham lah. Sebab macam tak wujud dia punya buyer dia. Sebab barang pun kita dah dapat banyak, ada daripada Indon, daripada Sabah, Sarawak, di Semenanjung. Tapi bila kita hantar dekat katanya wakil buyer, kata ada buyer tapi benda tu senyap. Dah senyap macam tu je lah. Jadi kita tak mahu. Macam ikan paus ni, kita nak pastikan betul-betul kita berjumpa dengan setidak-tidaknya PA buyer. Kalau untuk barang ikan paus ni lah. Jangan kita dengar daripada kawan atas kawan atas kawan, ada buyer, kita tak mahu macam tu. Kalau boleh tukar cara tu. Ramai jugalah yang macam jemaah-jemaah yang PM Tok Mi. Okey, contohlah Tok Mi ada buyer tak? Ada guru tak untuk tarik dana? Tok Mi ada buyer tak untuk Badai Gajah? Contohlah Badai Gajah lagi, saya ulang balik Badai Gajah Dua Alam. Saya sound dia yang orang yang menghubungi ni. Kau betulkah dia owner? Kau tubus owner, kau kena cek dulu siasat barang dia dekat mana. Dekat Johor Tok Mi. Kat Johor pula, sedangkan kau di sini. Kau kena pastikanlah barang ni wujud. Barang ni sudah di-dealkan dengan orang lain kan belum? Itu yang boleh kena blacklist. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambung balik lepas ini. Allahu Akbar.